Hai, saya Zuma. Dalam episod lepas, saya ada cerita tentang bagaimana saya cuba memproses pemergian ayah saya. Ayah saya meninggal 7 tahun lalu dan saya memang ada menangis masa ayah meninggal. Tapi macam orang dewasa yang lain, saya rasa macam kena move on cepat. So, saya terus hidup dan acknowledge yang, ya, ayah dah tak ada. Tapi baru-baru ni, tiba-tiba saya teringatkan ayah. Saya termenangis tanpa saya tahu kenapa. Saya tak boleh make sense kenapa saya rasa macam ni. Saya ingat kalau kita dah menangis semasa orang yang kita sayang pergi, kita mungkin tak akan menangis dah. Tapi saya baru faham yang proses menanggung kehibaan dan perkabungan ini adalah benda yang lama rupanya. Kadang-kadang ada trigger yang datang dalam tahun-tahun berikutnya dan tiba-tiba je kita akan sedih balik. Bila saya fikir balik, saya dan adik-beradik ada cara kami tersendiri untuk coping dengan kesedihan ini. Kenapa cara kami proses grieving ini berbeza? Pertama, bagaimana kita kehilangan orang tu? Adakah kerana contoh penyakit yang lama dah, so kita macam dah ready? Ke adakah dia kehilangan yang shock? Contoh mati aksiden. Adakah dia break up yang dah boleh anticipate, dah lama dah bergaduh, rasa macam tak kena? Atau adakah tiba-tiba kena ghost? Ada setengah orang yang memang tak kisahlah, dah tak ada lah, kita move on lah. Mungkin faktor hubungan dia dengan orang tersebut atau dengan perkara tersebut. Contoh, dia ada benda tak settle dengan orang tu, dia ada benda dia tak minta maaf, so lagi lama dia nak mencapai tahap acceptance apabila kehilangan orang tu. Tapi orang yang macam dah settle, kita tahu dia sayang kita, kita tahu dia sayang kita, dan kita telah pun come to terms sebelum pemergian dia bahawa kita akan berpisah. So kalau dia dah macam ada closure tu, dia lebih mudah nak accept rather than dia ada buat salah dengan orang tu, dia tak dapat minta maaf lagi, tiba-tiba orang tu hilang, so lagi susah nak accept. Tempoh masa untuk dia adapt. Contoh, kalau katakanlah macam orang tersayang tu ada kanser, so mungkin dia ada setahun 2 tahun ataupun ada beberapa bulan. So dia tengok orang tu melalui proses kemoterapi, semakin lama semakin lemah, so dia dah lama-lama naturally dia dah macam boleh anticipate bahawa mungkin dia akan kehilangan. Tetapi kalau dia baru jumpa orang tu pagi ni, tiba-tiba petang tu aksiden, meninggal dunia, so it's a shock. So these circumstances mempengaruhi berapa lama kita boleh accept atau mencapai kepada acceptance kepada pemergian orang tersebut. Mungkin betul. Mungkin saya yang rasa saya bersedia ketika tu. Hakikatnya, saya mungkin terkejut dan tak dapat terima pemergian ayah dengan baik masa tu. Ia perjalanan yang susah dan lama dan selalunya lonely. Bila saya nak cerita pada orang, orang akan suruh saya cepat-cepat move on, suruh lupakan je benda yang lepas, suruh saya simpan sedih tu sebab ada lagi yang diuji dengan lebih berat, menyebabkan saya lagi sedih untuk pendam perasaan itu. I wish when I was going through the grieving, ada orang yang dengar dan faham masalah saya tanpa ada rasa judgement. Sepertinya saya mungkin susah nak lupakan perasaan ini, mungkin sukar nak move on, tapi possible tak nak kuat and move on dari kesedihan ini? Dia tidak ada such thing as fully recovering secara sempurna daripada grief. Kita akan ada fasa integrated grief yang panjang. Rindu, dia ingat-ingat, bila nampak benda yang membuat kita teringat dekat si dia tu. Cumanya dia punya point dia adalah sejauh mana benda tu mengganggu kita punya kehidupan, kefungsian kehidupan. Kita boleh tak bekerja lagi? Kita boleh tak selera makan kita okey tak lagi? Fokus kita, kehidupan sosial kita, kehidupan kita dengan orang lain. Kita punya kehidupan tu masih berjalan tak? Masih progressing tak? Itu point dia. Kalau dia masih berjalan, tapi sekali-sekala kita teringat rindu, dan tak ada masalah. Tetapi kalau kita sendiri stop kita punya kehidupan, kita dah dysfunctional disebabkan oleh rindu tu, dan itu tidak lagi grief yang normal. Itu adalah kita panggil complicated grief yang memerlukan bantuan profesional. Apabila berlaku satu perkara yang mengejutkan atau kehilangan seseorang yang tersayang, badan kita perlu masa untuk adaptasi dengan
kehidupan baru tanpa orang atau perkara yang kita sayang itu. Jadi proses adaptasi itulah yang mana proses kita cuba untuk memaknai apa yang berlaku dan kita cuba untuk go on dengan kehidupan, dengan relationship baru dengan benda yang dah hilang tu atau orang yang dah hilang tu. Proses daripada kehilangan, make sense of it and building a new relationship with that person atau thing yang dah tak ada, satu proses yang panjang. Proses grieving memang panjang, tapi tak bermakna kita kena biarkan diri kita dalam kesedihan sampai kita tak boleh buat apa-apa. Jadi, apakah langkah untuk heal dan bangkit daripada kesedihan ini? Time heals, but at the same time, jangan tunggu sahaja tanpa buat apa-apa. Even though time heals, tetapi there are things you can do within your power. For example, you can talk to someone, you can get professional help. Bercakap mengenai masalah ni dengan orang yang kita percaya. Sebab bila kita bercakap, benda yang abstrak dalam kepala kita, kita nampak betul. Dan bila kita bercakap, kita sebenarnya lebih mudah untuk make sense dan reorganize our thoughts. Maintain our healthy daily routine as best as possible. Cuba untuk dapatkan tidur. Kadang-kadang bila grief, kita tak nak tidur sebab kita takut termimpi-mimpi. Kita tak nak makan. Dia punya satu perasaan bila grief apa tau? Kita takut menjalani kehidupan yang seronok sebab kita serba salah. Kita hidup seronok, orang tu dah tak ada. Salah. Itu satu pemikiran yang tak betul. Sudah tentu orang yang dah pergi tu, dia nak kita menjalani kehidupan dengan tenang, dengan gembira. It takes time for us to make sense of that. For us to adapt and accept that it's okay for us to live life even though the person has gone. And in that process, kita akan melalui satu perasaan-perasaan macam itulah, guilty. Kalau boleh kita nak elakkan self-sabotaging ourselves. And I know it's difficult, it takes a long time. There's a long process. Tetapi in the end, kita nak capai acceptance. Kita boleh capai acceptance even though kita masih rindu, sayang, nak akan orang tu. Tapi acceptance means that kita accept dia dah tak ada, kita accept kita kena jalani kehidupan baru, dan kita accept kita ada bentuk hubungan yang lain dengan dia. Kita kena accept this is our new life. Itulah acceptance yang kita nak capai. Walaupun saya masih sentiasa teringatkan ayah, ada benda yang saya belajar dari kehilangan beliau. Ada makna di sebalik pemergian ayah. Ayah ada tinggalkan lopong yang besar. Bila tak ada ayah, tak adalah orang yang nak tegur saya, bagi panduan, dan hilanglah figura seorang bapa yang anaknya boleh rely on. Tapi sebab itulah saya kena belajar untuk lebih bersandar pada diri sendiri. Saya kena berusaha untuk jadi figura yang saya sendiri boleh banggakan. Ia satu perkara yang saya masih cuba belajar, tapi ia adalah satu proses yang sangat-sangat bermakna. Grief is a process of finding new meanings in life. Betul, there's a beauty to it. Kerana apabila kita mengalami satu peristiwa yang kita tak sangka, kehilangan atau tak dapat benda kita nak, at that moment, kita kena rebuild, kita kena resilient, kita kena find new meanings in life yang for us to move on. And a lot of times, during grieving adalah apabila manusia jumpa makna dalam kehidupan dia. Dan ada setengah orang dia akan make sense of it, as in selama ini dia dependent dengan orang tu. Now dia dah belajar bahawa dependent hanya pada Tuhan dan manusia datang dan pergi. If you ask me what is the beauty of it, I would say an opportunity to make sense of a new meaning in life. Sekarang, saya tahu kenapa saya menangis dalam kereta ketika itu. Saya menangis kerana saya sedih, marah, kecewa, terkejut dan terkilan dengan pemergian ayah. Walaupun perasaan sedih itu akan sentiasa datang dan pergi, tapi saya tahu kesedihan itu tidak akan hilang sebab saya tahu ia cukup mendewasakan saya. Mengajar saya yang kehilangan dan kesedihan ialah sebahagian dari warna-warna kehidupan seorang manusia. Saya mungkin tak jadi diri saya pada hari ini kalau saya tak lalui hari-hari yang susah menghadapi pemergian ayah saya.